Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Hanis bin Haji Muhammad Saleh untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa 'alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillah ala dinina wa anfusina. Bismillah ala ahlina wa amwalina. Bismillah ala kulli syai'in a'tana Rabbuna. Bismillah khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Bismillah iftatahna wa billahi ikhtatamna wa 'ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan al balaa wal waba wat ta'na wat ta'un wa sa'iral amrad wa qina syarrar rada bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan al balaa wal waba wat ta'na wat ta'un wa sa'iral amrad wa qina syarrar rada bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan
البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini 28 Rejab 1441 Hijrah bersamaan 23 Mac 2020, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 3 lagi kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 91 orang. Kes 89 berumur 51 tahun adalah kontak kerja kepada kes 69. Beliau mula mengalami demam dan batuk pada 16 bulan Mac 2020. Kes 90 berumur 40 tahun adalah juga kontak kerja kepada kes 69. Beliau mula mengalami tanda-tanda demam dan batuk pada 14 bulan Mac 2020. Kes 91 berumur 36 tahun yang telah pulang ke negara ini pada 20 Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei Airlines BI 796, tempat duduk 32A, setelah berada di Surabaya, Indonesia bersama keluarga dan rakannya. Beliau mula mengalami demam panas, sakit kepala, batuk dan selesma pada 21 bulan Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa daripada 89 kes yang ada pada masa ini yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, seorang masih lagi dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. 3 orang dalam pemantauan rapi, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa ketika ini seramai 1,634 orang yang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 282 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 3,191 ujian makmal COVID-19 telah dijalankan. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa untuk mempertingkatkan lagi pengesanan kes COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan akan menjalankan ujian makmal COVID-19 bagi mereka yang menjalani pengasingan di kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan yang menjalani pengasingan diri di rumah masing-masing. Keutamaan akan diberikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu seperti mereka yang berkongsi bilik di tempat pengasingan. Dalam pada itu, membantu usaha pihak kerajaan mengawal penularan wabak COVID-19 dan mengesan sebarang kes jangkitan dengan segera, pemilik-pemilik bangunan, hotel, apartmen dan hostel yang mempunyai kemudahan-kemudahan yang dapat digunakan oleh pihak kerajaan adalah dialu-alukan untuk tampil mendaftarkan bangunan atau kemudahan milik masing-masing untuk digunakan sebagai tempat pengasingan bagi sesiapa yang telah membuat perjalanan antarabangsa dan baru tiba di negara ini. Pemilik-pemilik bangunan, hotel, apartmen dan atau hostel tersebut bolehlah menghubungi Pusat Bencana Kebangsaan di talian 719-0521 pada bila-bila masa. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian kesihatan 148 pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Seterusnya mempersilakan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ke arah menyekat risiko penjemputan dan membendung penularan wabak penyakit
COVID-19 di negara Brunei Darussalam, serta berpandukan kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula pada hari Selasa, 29 Rejab 1441, bersamaan 24 Mac 2020, semua warga negara asing adalah tidak dibenarkan untuk memasuki negara Brunei Darussalam, sama ada melalui pos-pos kawalan darat, laut dan udara, sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Larangan ini adalah juga termasuk bagi warga negara asing yang transit di negara ini. Dalam hal ini juga, sukacita dihuraikan kategori-kategori permohonan dan kemudahan yang terlibat dengan pengumuman ini seperti berikut. Pertama, pemberian kemudahan visa on arrival yang dikeluarkan di pos-pos kawalan adalah ditiadakan untuk sementara. Kedua, permohonan untuk mendapatkan visa lawatan, visa penuntut dan juga visa tanggungan adalah ditangguhkan, termasuk permohonan yang telah diterima oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sebelum ini. Ketiga, surat kebenaran visa lawatan, visa penuntut dan visa tanggungan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan adalah ditangguhkan. Keempat, surat kebenaran visa lawatan, visa penuntut dan visa tanggungan yang akan dan telah dikeluarkan oleh Kedutaan dan Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di luar negara adalah ditangguhkan. Kelima, bagi warga negara asing yang telah dikeluarkan visa lawatan, visa penuntut dan visa tanggungan serta masih berada di negara asal untuk menangguhkan pelayaran mereka ke negara Brunei Darussalam dan terus berada di negara mereka. Dan keenam, bagi warga negara asing yang telah dikeluarkan re-entry visa dan masih berada di negara asal untuk menangguhkan pelayaran mereka ke negara Brunei Darussalam dan terus berada di negara mereka. Dalam masa yang sama, pertimbangan khas hanya diberikan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan tertakluk kepada urusan-urusan yang berkepentingan kepada negara ini dengan memohon kepada Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan memuat turun burang yang dihaskan di laman sesawang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di alamat www.immigration.gov.bn dan dihadapkan kepada jabatan berkenaan melalui email di alamat info@immigration.gov.bn. Untuk mendapatkan keterangan lanjut, orang ramai bolehlah berhubung dengan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui talian 2383-106 atau melayari laman sesawang di alamat www.immigration.gov.bn. Dengan 23 hari bulan Mac 2020 Masihi, iaitu disebabkan kejadian COVID-19 yang turut melanda negara kita, maka untuk menentukan langkah selanjutnya, sama ada akan menarik arahan itu atau melanjutkannya, Majlis Ugama Islam telah menilai perkembangan wabak COVID-19 itu pada hari Sabtu 26 Rejab 1441 Hijrah bersamaan 21 Mac 2020 Masihi. Penilaian adalah
dengan berpandukan nasihat serta maklumat dan keterangan terkini daripada Kementerian Kesihatan mengenainya dan bahaya-bahaya penularannya yang mesti dibendung. Antara langkah membendung wabak COVID-19 itu daripada terus merebak ialah dengan melarang atau menegah mengadakan perhimpunan ramai serta berdasarkan hukum syarak berpandukan kepada Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 02/2020 khasnya bagi tujuan menolak atau menghindari kerosakan atau kemudaratan itu lebih utama dari mendatangi atau menghampiri kemaslahatan. Berdasarkan nasihat dan maklumat serta keterangan Kementerian Kesihatan itu, Majlis Ugama Islam mendapati dan meyakini bahawa wabak COVID-19 yang sedang melanda negara pada masa ini adalah masih sangat berbahaya, menjejaskan kesejahteraan dan mengancam nyawa. Dan dengan berpandukan Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 02/2020 itu khasnya mengenai langkah menolak yakni menghindari kerosakan atau kemudaratan itu lebih utama dari mendatangi atau menghampiri kemaslahatan, maka Majlis Ugama Islam menetapkan adalah menjadi kewajipan kepada semua pihak di negara ini untuk meneruskan langkah-langkah yang boleh mencegah penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada masa ini dari terus merebak. Maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin wa Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal-Ehwal Agama dengan ini memaklumkan bahawa penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara adalah diteruskan lagi selama seminggu mulai dari hari Selasa 29 Rajab 1441 Hijrah bersamaan 24 Mac 2020 Masihi hingga hari Isnin 6 hari bulan Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan dengan 30 hari bulan Mac 2020 Masihi sebagai langkah berwaspada bagi menghindarkan bahaya yakni mudarat yang diyakini akan menjejaskan kesejahteraan dan mengancam keselamatan nyawa. Dalam masa yang sama, laungan azan bagi menandakan waktu-waktu sembahyang adalah diteruskan seperti yang lazim dengan pegawai-pegawai masjid dikehendaki bertugas seperti biasa. Dan untuk menghidupkan suasana masjid sebagai syiar Islam dan umat Islam, khasnya di kawasan-kawasan tadahannya, maka suara sembahyang waktu berjemaah pegawai-pegawai yang bertugas dengan zikir dan doanya serta bacaan ayat-ayat Al-Quran sebelum atau sesudah sembahyang itu adalah juga dikumandangkan melalui pembesar suara mengikut kesesuaiannya. Sebelum tempoh penutupan ini berakhir, penilaian akan dibuat dan kerja-kerja pembersihan masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat yang sedang berlangsung pada masa ini akan disegerakan penyelesaiannya dalam masa tempoh penutupan ini. Pembersihan-pembersihan ini akan diteruskan juga dengan melaksanakan panduan-panduan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan bagi memastikan masjid berkeadaan bersih dan selamat untuk digunakan semula. Dalam kesempatan ini, Kementerian Hal-Ehwal Agama sukacita menyatakan penghargaan kepada orang ramai yang memberikan maklum balas dan cadangan-cadangan berupa buah fikiran yang baik. Mereka menyambut baik langkah penutupan sementara supaya dalam masa negara dilanda wabak COVID-19 dan
Orang ramai menghadapi bahaya dan sebahagiannya telah mengalami ancamannya yang sangat berbahaya, adalah wajar institusi agama khasnya masjid turut bahkan mengambil usaha mencontohkan semangat bekerjasama dan memelihara perpaduan dengan bukan sahaja mematuhi bahkan mengambil daya usaha, inisiatif, melaksanakan langkah-langkah yang bertepatan dengan tujuan-tujuan menghindarkan bahaya seperti yang melanda kita semua pada masa ini. Sehubungan dengan itu, kita perlu bertenang, tidak panik menghadapi suasana dan keadaan di mana negara sedang dilanda wabak COVID-19 dan kehidupan biasa seharian kita turut terjejas. Maka patuhilah semua arahan pihak-pihak berkuasa sambil tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya dan tetap yakin bahawa akan ada lagi rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkat ketaatan kita kepadanya sebagai Maha Pelindung yang utama serta kepatuhan kita kepada arahan pihak-pihak berkuasa yang berautoriti menurut bidang-bidangnya. Sukacita pula dinyatakan bahawa beberapa teks doa ringkas dan ada diedarkan dan dikongsikan kepada orang ramai dan disiarkan melalui berbagai media dan juga disiarkan oleh radio dan televisyen yang boleh diikuti membacanya bersama dan diamalkan sendiri. Sukacita juga diserukan untuk faedah bersama bahawa sementara masjid ditutup, seyogialah kita ambil kesempatan mula melakukan atau meneruskan bahkan meningkatkan lagi amal ibadat khasnya sembahyang berjamaah dengan ahli keluarga serumah. Disertai juga dengan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesengajaan atau keterlanjuran perbuatan yang menyalahi perintah dan larangannya. Seperti itu juga meminta maaf atas dosa yang dilakukan kepada sesama hamba Allah. Kerana beristighfar memohon ampun itu adalah dituntut terutama atas dosa-dosa yang berat sebagaimana firman Allah dalam konteks suruhan dan galakan beribadat serta beramal saleh diikuti dengan melakukan istighfar memohon ampun, antaranya dalam sebahagian ayat 20 surah Al-Muzammil, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang mafhumnya dan dirikanlah sembahyang serta bayarlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik dalam makna ibadat dan amal soleh. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan untuk diri kamu, nescaya kamu akan mendapat ganjarannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan sangat besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media yang diterima melalui slido.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri-Menteri. Ada beberapa soalan yang telah diajukan daripada pihak media. Soalan yang pertama daripada pihak RTB. Soalan ini ditujukan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Difahamkan proses pengasingan diri penuntut-penuntut
yang baru pulang dari luar negara telah dilaksanakan di beberapa tempat yang terpilih di negara ini. Adakah proses ini telah berjalan dengan baik seperti mana yang dihasratkan? Dan adakah pihak ibu bapa atau penjaga memberikan kerjasama yang baik mengenainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Ini banyak juga ibu bapa meluahkan segala shortcomings lah. Seperti yang bis kita tahu, walaupun Tani masa ni semua faham menghadapi kira emergency situation of infection control, bukan di negara ni saja, di seluruh dunia. It's unprecedented. We've never planned this huge scale. And then seperti saya terangkan, cara mengawalnya ialah untuk mengesan orang dijangkiti secepat mungkin, diasingkan, then kontak dicari, then mass gathering ditegah. Isolation atau pengasingan ni dari luar ni sebab orang ni dari negara-negara yang kira banyak kes lah. So tani mau membuat pengasingan supaya orang dah bercampur dengan ahli keluarga rumah. Dan dalam pengasingan 14 hari itu, siapa yang demam perlulah menghubungi pihak kementerian ataupun yang mengawal dorang masa ni. So we will examine and make sure dorang tidak membawa penyakit COVID-19 ni. Jadi dalam sehari dua ni, Tani telah menerima hampir 2,000 penuntut in such a short period of time. Memang ada masalah ataupun orang dah berjalan dengan lancar, terutama mula-mula first day, bas lambat, itu ini diuruskan sudah. Ada mengomplain macam-macam lah. Tapi perlu ditekankan, pengasingan ini is not a holiday. Ini ialah untuk kepentingan negara, bukan untuk orang luxury di hotel-hotel kah. So apa yang diusahakan, we try as much as possible lah, untuk bagi kita keselesaan. Tapi tahap ataupun expectation seorang berbeza lah. So you just have to bear with us. You have to bear with the government. 14 hari saja. Ada orang dah mau di hostel lah, itulah. Ini untuk kepentingan bis kita juga dan keluarga bis kita dan negara kita ni. Jadi ada dibenarkan juga orang membawa balik baru-baru ni. Itu pun banyak requirementnya. Mesti ada bilik dan tandas yang tersendiri, dan orang dalam rumah itu ada yang berpenyakit atau yang penyakit kronik yang berbahaya. Jadi keluarga mesti diingatkan, jangankan schedule membawa balik anak-anak just because anaknya mengomplain. We have to depend on your trust. Kami mempercayai bis kita ni, yang kita ada kemudahan ni. Jangan membawa anak balik just because anak kita dah bisanya, biliknya damit, dah bekon, panas kah, makanannya dah cukup. Okay? So it depends a lot of trust. Bukannya we want to to be slack. Now we also have problem with rooms, because yang in a short period to menyediakan bilik beribu-ribu ni ada challenges. And sebab itu tadi dalam penyataan resmi Kementerian Kesihatan, jadi kalau ada pemilik-pemilik hotel ataupun apartmen yang boleh tampil ke hadapan, yang boleh membantu kerajaan masa ni, okay? Because we expecting another 800 or so students tomorrow and next 2 days, okay? Dan orang awam juga lah, ada orang kata di luar negeri. So ini perlu diasingkan. So it won't be perfect.
Dan saya ingatkan lagi, this is not a holiday, okay? This is untuk mengawal tani punya penularan wabak, okay? Dan diharap orang ramai bekerja samalah, terutama sekali ibu bapa. Itu saya, masih. Soalan kedua, Datuk, daripada RTB. Beberapa laporan dari media luar negara menyatakan bahawa pihak Autoriti Perubatan dan Kesihatan sedang mengenal pasti vaksin atau preventive measure, antaranya penggunaan ubat malaria dan juga ubat Ebola bagi mengatasi COVID-19. Sejauh manakah pihak Kementerian Kesihatan optimistik dengan perspektif ini? Alhamdulillah, negara-negara yang maju masa ini, terutama di Europe ataupun di Korea dan China, telah mengusahakan untuk membuat vaksin. Ya, vaksin ini, let me make it simple. Tunggulah, macam mana ni? You can make an engine, kereta. Okay? Ini simple pulang ya. So you can make a car. So you make an engine. Berhasil melahirkan enjin kereta. But you must test it. Kereta tu dapat berjalan dengan baik ke tidak. Okay? There are few safety things kalau membuat kereta. Okay? Brake-nya lurus, crash test-nya, kalau berlanggar macam mana safety-nya, speed-nya berapa, 0 to 100, cuma tujuh vaksin. A lot of people can claim they make vaccine. Now, selamatkah ia indah? That's another thing. Okay? Seperti saya akan buat enjin kereta. Banyak orang boleh mengaku banyak buat enjin kereta. Berjalankah kereta tu another thing, dan selamatkah ia? So, this kind of thing takes time. Jadi, jangkaan awal pun maybe setahun. Okay? Untuk melahirkan vaksin yang lebih cepat. Tapi kalau ada yang cepat lagi, alhamdulillah lah. Tapi banyak pelang tu di luar sana begitu, ni jumpa vaksin, ni jumpa vaksin, but selamatkah ia indah? Dan tani sebagai orang awam mau diinjekkan tu. So, and ubat anti malaria, itu pun kami pakai masa ni untuk orang-orang tertentu yang mempunyai simptom. So we are using that at the moment because that's one of the drugs yang kena recommended, dan safety-nya is okay, reasonable. Okay. Soalan ketiga, Datuk. Dapatkah Datuk mengesahkan bahawa setakat ini belum ada kelihatan tanda-tanda penularan COVID-19 di komuniti di negara ini? Dan adakah dengan membuka sesi persekolahan nanti akan meningkatkan risiko penularan komuniti di kalangan penuntut? Alhamdulillah, dalam hari ini ada 3 orang lagi yang membawa jumlah kepada 91 orang. Dan semua orang ini ada hubungannya dengan pesakit-pesakit lain. Jadi seperti saya nyatakan dari awal lagi, community spread bermaksud kalau ada orang dijangkiti kuman, ada hubungannya dengan mana-mana pesakit ataupun kontak masa ini. That means tani dah tahu macam mana dapat. Kalau itu terjadi, that's a community spread. Walau bagaimanapun, jikalah ia ada juga pun, we still need to contain it. Don't make it worse. Dah semestinya ada community spread, we give up, jangan mencek lagi. No, we must still contain it. So, like I said, the principle is still go back to the basic of identifying, isolating, and contact tracing, and do a lot of test. Masih. Soalan seterusnya, Dato', daripada Deskup dan anakbrunei.org. Apakah prosedur kuarantin atau pengasingan diri yang dilakukan oleh anak-anak kapal laut Brunei di bawah industri minyak dan gas sejurus tiba kembali dari offshore ke negara ini? Bagi anak-anak kapal, especially yang oil and gas, they have their own standard of procedures and they have shared, dorang berkongsi sama dengan Kementerian Kesihatan juga, dan dorang ni pun di laut 3-4 bulan sudah isolated, ada kontak mana-mana. So, cara dorang mengawal orang damam di kapal pun dibincangkan sudah. So, we quite happy with their procedures. Okay. Soalan seterusnya ialah kepada Yang Mohd Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Di bawah Employment Order, adakah terdapat sebarang perlindungan
bagi mana-mana kaki tangan yang telah diberhentikan atau dipaksa untuk mengambil cuti tanpa gaji dalam situasi COVID-19 di negara ini. Perkara ini akan Ketanhi teliti mengikut kepada akta yang ada. Satu soalan yang pernah ditimbulkan hari itu ialah mengenai cuti, yang perkara ini juga akan kita teliti. Cuti yang mereka belum berhak, iaitu 6 bulan sebelum sebelum 6 bulan pertama daripada tempoh pekerjaannya. Jadi perkara-perkara ini sedang diteliti oleh Jabatan Buruh pada masa ini, dan jika ada nanti ketetapannya akan dapat dikongsikan dengan orang ramai. Terima kasih, Ben. Soalan seterusnya daripada Borneo Bulletin kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Adakah Kementerian Kesihatan membuat sebarang inisiatif yang berkaitan dengan kesihatan mental seseorang yang menjalani kuarantin atau pengasingan diri, khususnya bagi mereka yang tidak tahu jika dirinya dijangkiti ataupun tidak? Kesihatan mental memang diutamakan, bukan saja semasa penyakit COVID ini, dan atau pernah saya utarakan even frontliners mengalami celaru mental, definitely quite stressful ke apa. So dorang ini memang diambil peduli, terutama sekali frontliners, dan dorang diadakan sesi khas juga bagi yang memerlukannya. Dan dari segi orang luar, orang awam yang cemasnya, am I at risk kah, tidak at risk kah? So buat masa ni pihak Kementerian Kesihatan serta di Jabatan Perdana Menteri, terutama sekali Kementerian Kewangan dan Ekonomi kedua, ada berusaha untuk membuat aplikasi. So insyaAllah dalam masa terdekat Yang Berhormat Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua akan menerangkannya lebih lanjut lagi lah. But it's in the making, insyaAllah dalam masa terdekat beliau akan menerangkan dengan lebih lanjut, dan dari sana tani boleh orang ramai boleh mengetahui risikonya apa yang perlu dibuatlah dan sebagainya. Soalan seterusnya, Datuk, daripada Borneo Bulletin. Terdapat satu statement ataupun pengumuman dari Kedutaan Filipin bahawa seorang warga negara Filipin telah dijangkiti di Brunei. Memohon pencerahan dari Datuk mengenai maklumat kes ini dan apakah keadaan kes tersebut. Memang ada seorang orang dari negara Filipin. Masa ini beliau berkeadaan dengan baik di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Soalan seterusnya, Datuk, daripada Pelita Brunei. Setakat ini, berapakah statistik panggilan yang diterima oleh talian 148 dan adakah juga panggilan palsu diterima pada talian tersebut? Sejak talian kesihatan dibuka daripada 5 Februari hingga 23 Mac pagi ini, sebanyak 6,956 panggilan telah dibuat. Dan Alhamdulillah, orang Brunei ini orang berhemah lah. So, tidak ada prank calls atau buat panggilan-panggilan palsu. Masih. Soalan yang terakhir, Datuk. Mengenai dengan COVID-19 menjangkiti dari manusia ke manusia, apakah tahap jangkitan virus COVID-19 ini lebih kuat dari jangkitan virus-virus lain? Tani perlu membezakan what do you call this, the infectivity dengan mortality. Maksudnya mudahnya ia berjangkit atau kesan yang membawa maut. Itu two different things. Macam if you remember MERS-CoV, the mortality 30 ke 40% dulu. So infectivity maksudnya mudah berjangkit. Okay, and apa yang merisaukan COVID-19 ini is a novel virus, virus yang baru untuk manusia. Jadi kita ni belum berapa faham macam mana ya nyorang ulahnya lah. Jadi masa ni tani tahu ia droplets dan
Alhamdulillah, ia 80% ke atas macam mild symptom saja, simptom-simptom yang tidak begitu teruk. Walau bagaimanapun 20% akan mengalami simptom yang lebih teruk dan a few more percentage will be very critical and boleh membawa maut. Jadi apa yang Tani tahu ialah apa yang Tani pelajari dalam sejak mulanya dikesan hujung bulan 12. Jadi perlu Tani tahu infectivity is high, maksudnya mudah berjangkit, which is different from mortality yang menyebabkan kematian. Okay. Dua ni berbeza. It can be highly infectious macam flu biasa. Ni pun kita ni mula-mula menganggap kurang lebih macam flu, but we are wrong. So it's more than flu biasa. Flu biasa mortality is quite low. And ataupun sudah dalam setahun berpuluh-puluh ribu meninggal. Flu biasa baru tu. So now this COVID is a novel virus. A lot of things we need to learn. Jadi apa yang Tani dapat nasihatkan kepada orang ramai ialah apa jua nasihat Tani dapat dari pengalaman dari negeri luar, terutama negeri China. Macam mana ia mengawal ni? Di sanalah informasinya. Tani belajar dari sana dan Tani bawa kemari. Jadi untuk beritahu lagi spesifik, Tani masih mempelajarinya lah. But apa yang pentingnya, infectivity rate is high. I mean, kalau orang public health-nya R naught, kalau R naught-nya maksudnya 3, that means satu infeksi boleh menjangkiti 3 orang dengan mudah dan seterusnya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Bihin, Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.